Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك ونعرف به كيف نناجيك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. طيب. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kerana masih bersama-sama kita mendengar dan mengikuti kuliah sirah dan syama'il Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang paling mulia dan sempurna, yang mana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama, dan barang siapa yang tidak berilmu, yang tidak cukup ilmunya tentang sejarah Rasulullah, sirah dan syama'il Rasulullah, maka sangat kurang perkenalannya kepada Rasulullah. Dia kurang mengenal kepada Rasulullah SAW, kurang mengenal kepada agama Islam. Oleh itu, pentingnya kita mempelajari sirah Rasulullah juga syama'il Rasulullah SAW sebagai satu ilmu agama yang amat penting kita mempelajarinya. Baik. Pada kuliah yang sebelum ini kita telah mempelajari bagaimana orang kafir rancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melindungikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membatalkan rancangan orang Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berhenti pada selepas Rasulullah keluar daripada rumahnya. Rasulullah lepas keluar dari rumah dan baca surah Yasin, kemudian Rasulullah letakkan tanah atau basir atas kepala orang Quraisy semua yang duduk di depan pintu rumahnya untuk membunuh Rasulullah. Lepas tu Rasulullah SAW bergerak terus kepada rumah Abu Bakar Siddiq. Rasulullah gerak terus ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW lepas sampai kepada rumah Abu Bakar, Abu Bakar tunjuk Rasulullah SAW ada yang dia, yakni Abu Bakar, sudah menyediakan 2 ekor unta selama 3 atau 4 bulan. Sayyidina Abu Bakar sudah belinya. Dari sebelum beberapa bulan Sayyidina Abu Bakar sudah tahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah dan dia yang akan teman Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar, orang kata apa? Macam a vision. A vision.
Yani dia pandai buat urusan sebelum diberi arahan. Yani dia dah siapkan semua sebelum orang suruh dia, sebelum orang minta dia buat. Dia dah siap. Dia bijak, pandai. Sayyidina Abu Bakar. Sebab sebelum itu, ketika Sayyidina Abu Bakar ingin berhijrah kepada Al-Madinah, Rasulullah yang suruh Abu Bakar sabar agar Allah Subhanahu wa taala membagi kepada kamu satu teman juga dan kamu akan berhijrah dengan teman kamu. Tapi Rasulullah tak cakap jelas yang itu dia. Tapi Sayyidina Abu Bakar orang yang bijak. Dia faham waktu tu maksud Rasulullah orang yang teman kamu, iaitu dirinya, yakni Rasulullah SAW. Di waktu itu Sayyidina Abu Bakar terus pergi beli 2 ekor unta yang sesuai untuk musafir jauh. Dia beli 2 ekor unta itu dengan harga 800 dirham. 800 dirham. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tunjuk dia kata ini 2 unta, 1 untuk saya ya Rasulullah, 1 untuk kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Bakar, aku boleh menggunakan unta ini, tapi saya akan ambilnya dengan bayar. Yani saya tak nak kamu bagi saya dia unta ni hadiah. Tak ada bayar, free, yani tak nak free. Saya kena bayar. Kalau kamu setuju, saya guna unta ni. Kalau kamu tak setuju, tak nak bayar kepada saya, tetap nak bagi free saja kepada saya tak terima. Sebenarnya ulama kata Rasulullah SAW orang yang terima hadiah, tak ada masalah. Lagi kalau hadiah itu daripada Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an banyak kali memberi hadiah kepada Rasulullah, hatta duit juga Rasulullah terima. Tapi ulama kata di waktu ini Rasulullah tak nak terima hadiah dan free. Dia kena bayar juga harga unta itu, kerana Rasulullah SAW ingin hijrahnya ini kepada Madinah ikhlas dan semuanya tidak ada siapa-siapa yang ada hutang budi kepada Rasulullah. Dia mahu hijrahnya ni sangat ikhlas kepada Allah. Hatta unta dia beli juga. Hatta waktu Rasulullah beli pun waktu tu tak ada duit. Tapi Rasulullah kata saya akan bayar nanti. Tapi kita bersetuju yang unta ni kena baginya dengan dengan bayar, dengan beli yani. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan ini kali pertama pun Sayyidina Abu Bakar bagi Rasulullah SAW unta free macam ni. Dia nak bagi Rasulullah unta free. Bahkan hatta dari sebelum itu. Dari sebelum itu Sayyidina Abu Bakar banyak kali belanja Rasulullah macam-macam. Bagi Rasulullah SAW. Hatta ulama kata, kebanyakan daripada harta Sayyidina Abu Bakar habiskannya untuk Rasulullah dan agama Islam. Subhanallah. Sayyidatina Aisyah berkata, Abu Bakar telah mengeluarkan untuk Rasulullah sahaja waktu hidupnya 40,000 dirham. Itu kiranya di zaman itu sangat banyak. Ada riwayat lain kata dinar. Kalau dirham tu perak. Kalau dinar emas. Kalau emas lagi mahal, lagi banyak. Sebab itu Sayyidina Rasulullah SAW bersabda tentang pengorbanan dan bantuan Sayyidina Abu Bakar kepadanya. Laisa min ahadin amannu alayya fi ahlin wa malin min Abi Bakar. Tidak ada orang yang ada hutang budi kepada saya. Saya rasa ada hutang budi kepadanya seperti Abu Bakar. Tidak ada. Abu Bakar dengan hartanya, dengan keluarganya juga, semua sokong dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari mula Rasulullah SAW mula dakwatul Islam di Makkah. Abu Bakar, anaknya Asma, isteri dia, harta Abu Bakar Siddiq, duit Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia memberinya semua kepada Rasulullah SAW. Dia dengan keluarganya semua khidmah dan habiskan umur dan harta mereka untuk Rasulullah SAW. Sayyidina Rasulullah juga berkata, "Ma ahadun amanna alayya fi suhbatihi wa dhati yadihi min Abi Bakar." Tidak ada seorang yang betul-betul aku rasa hutang budi kepadanya daripada sahabatku, juga hutang budi kepada hartanya seperti Abu Bakar. Abu Bakar orang yang paling banyak keluarkan duitnya untuk Rasulullah, untuk Islam, untuk menjalankan dakwah Rasulullah SAW. Wa ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada orang yang ada harta dia memberi banyak manfaat kepadaku seperti mana harta Abu Bakar. Yani duit atau harta yang Abu Bakar bantu Rasulullah SAW di awal dakwatul Islam, dia adalah harta yang Rasulullah SAW katakan paling bermanfaat waktu itu. Yani tidak ada orang memberi manfaat kepada saya dengan hartanya, dengan duitnya seperti Abu Bakar. Rasulullah memujinya. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar rasa malu dan sedih lah, dia nangis. Lepas dengar Rasulullah cakap begitu, dia kata, "Hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, dia nangis waktu itu. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku dengan harta aku semuanya untuk Rasulullah. Tak perlu nak cakap itu. Tak perlu nak cakap hutang budi lah apa-apa, ya Allah. Aku dengan harta aku semua untuk Rasulullah. Tak apa. Kita rasa bangga dengan itu." Subhanallah. Hatta di dalam satu hadis lain Rasulullah SAW memuji Sayyidina Abu Bakar. Dia berkata, "Ma li ahadin indana yad illa waqad kafa'nah ma khala Aba Bakrin fa innahu lahu indana yadan Allahu yukafi'uhu biha yawmal qiyamah." Rasulullah bersabda tentang pengorbanan dan bantuan Sayyidina Abu Bakar kepadanya. Rasulullah kata, tidak ada seseorang pun daripada umatku ni yang pernah ada jasa baik kepada saya, melainkan aku sudah selesai balas kepadanya. Yani, dah tak ada siapa-siapa ada jasa baik kepada saya. Hutang budi. Saya sudah balas kepada semua yang bantu saya. Kecuali Abu Bakar. Rasulullah kata, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar ini hanya Allah sahaja yang boleh balas kepadanya di hari kiamat. Aku belum lagi dapat balas kepadanya. Allah di hari kiamat akan membalas kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atas apa? Atas perbuatan dan bantuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Unta yang Rasulullah SAW dapatkannya daripada Abu Bakar namanya Al-Qaswa. Dan unta Al-Qaswa ini banyak kelebihannya. Hatta ulama banyak menceritakan tentang unta Rasulullah yang bernama Al-Qaswa ini di dalam kitab-kitab Syama'il dan Sirah. Hatta mereka jaga sejarah unta itu. Subhanallah. Tidak ada manusia di dunia ni orang jaga sejarah binatangnya kecuali Rasulullah. Sebab itu ada bahagian ulama tulis kitab khas tentang binatang-binatang yang Rasulullah guna. Binatang-binatang yang pernah Rasulullah naik atasnya. Juga nama-nama hayawan atau binatang yang Rasulullah pakai. Antara unta yang Rasulullah suka dan dia hebat di dalam hidup Nabi SAW, iaitu unta yang bernama Al-Qaswa. Dia laju dan kuat, Masya Allah, unta ini. Hatta ulama kata, Al-Qaswa ini, yakni unta,
Dia dapat hidup sehingga selepas Rasulullah SAW wafat. Ini sejarah, tapi bukan sejarah Rasulullah. Sejarah unta Rasulullah, Al-Qaswa. Dia dapat hidup sehingga selepas Rasulullah SAW wafat. Dan Al-Qaswa ini telah mati di waktu khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, ulama pun perhatikan tintan unta Rasulullah tu. Hidup sampai berapa tahun, mati bila, tahun berapa. Di waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah Rasulullah, waktu itulah unta Al-Qaswa Rasulullah SAW punya mati. Dan harga unta Al-Qaswa waktu itu yang Rasulullah ambilkannya 400 dirham. 400 dirham. Sebab Sayyidina Abu Bakar dia beli 2 unta. Dua-dua 800. Jadi Rasulullah ambil satu unta dengan harga 400 dirham. Lepas tu Sayyidatina Aisyah dikata, lepas Rasulullah dah ada di rumah, mereka nak keluar daripada Makkah. Mereka kami, yakni Aisyah dengan Asma anak Abu Bakar, keluarga Abu Bakar radhiyallahu an, kami mensiapkan Rasulullah dengan ayah saya Abu Bakar dengan persiapan yang sempurna. Yakni siap masak, siap baju, siap semua. Yakni rajin-rajin sangat Sayyidatina Aisyah waktu tu dia masih budak. Dengan kakaknya Sayyidatina Asma. Mereka tak tidur di tengah malam kerana tinggal siapkan barang untuk hijrah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Antara perkara yang mereka siapkan, dia kata, kita siapkan sufrah, yakni atau jirab. Jirab itu dia macam, boleh kita kata macam mana, yakni bekas yang simpan makanan atau lauk dalamnya. Dan bekas tu yang ada makanan dalamnya, mereka taruh kambing yang sudah masak, dah siap. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar pergi kepada Gua Thur di sana, mereka boleh makan makanan itu. Aisyah dengan Asma, isteri Sayyidina Abu Bakar, mereka yang sediakan makanan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Di satu hari, sebab makanan itu tak cukup untuk 3 hari. Selepas Rasulullah dengan Abu Bakar naik kepada Bukit Thawr atau Gua Thawr, mereka duduk di sana 3 hari. Dan hari yang kedua Sayyidatina Asma dia naik sehingga gua itu untuk menghantarkan makanan untuk hari yang kedua, untuk hari yang ketiga. Lauk yakni yang masak. Di satu hari Sayyidatina Asma dia bawa, Asma binti Abi Bakar. Dia bawa bekal itu yang dalamnya ada kambing, ada lauk. Tapi lepas sampai depan Rasulullah, depan gua, dia nak bagi mereka tapi macam bekas itu tak tertutup. Kalau tak tertutup nanti makan boleh rosak atau haiwan boleh masuk. Jadi dia lupa sebenarnya sebab dia kelang kabut, terrisau kalau orang nampaknya. Jadi dia buat kerja tu dengan cepat. Akhirnya Sayyidatina Asma dia cari ada tali ke di sana di sini, tak ada. Biasanya perempuan di zaman itu, di orang Arab, perempuan Arab, dia ada pakai di pinggannya satu macam ridak kain. Kain dia pakai ikat. Semua perempuan-perempuan Arab mereka biasa pakai itu sebab perkara tu menjaga dan mengikat bagus bajunya supaya tak jatuh atau tak buka auratnya. Jadi itu biasanya perempuan Arab dahulu pakai begitu. Kena ada kain yang ikat di tengah pinggan dan perut mereka. Jadi Sayyidatina Asma dia tak jumpa ada tali, tak jumpa tali di depan dia untuk nak ikatkan bekas itu yang untuk makanan.
dia buka kain itu yang rida itu namanya nitaq dalam bahasa Arab. Dia buka, kemudian dia koyak dia jadi dua. Satu dibalik ikatkan guna, satu yang lagi satu dia ikatkan bekas itu supaya makanan tak tumpah dan tak masuk haiwan dalamnya. Ketika itu Rasulullah melihat kepada Asma dan dia sukalah cara kebijakan dia. Rasulullah SAW waktu itu dia kata kepada Asma, "Anti dzatun nataqain." Kamu adalah perempuan yang ada dua nataq. Perempuan yang mengguna dua nataq. Nataq yakni dua kain atau rida yang ikat di tengah pinggannya. Dan Sayyidatina Asma waktu itu rasa bangga. Dan sehingga selepas al-hijrah, hatta selepas wafatnya Rasulullah SAW, sahabat Nabi SAW memanggil Asma Dzatun Nataqain. Ini antara gelaran, ini gelaran Sayyidatina Asma binti Abi Bakar. Namanya, gelarannya Dzatu an-Nataqain, yakni yang mempunyai dua nitaq. Sebab biasanya perempuan ikat satu sahaja nitaq, yakni satu ikatan saja kepada pinggannya. Tapi kerana dia koyakkan yang satu tu jadi dua, Nabi SAW kata, "Ajib, kamu perempuan yang ada dua nitaq." Dan dia rasa bangga dengan gelaran itu kerana gelaran itu diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ثم استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar radhiyallahu an mengambil orang yang pakar tentang jalan musafir dari Makkah kepada Madinah. Dan mereka serahkan dua unta kepada dia. Mereka serahkan dua unta kepada orang kafir itu yang bernama Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit ini dia Abdullah bin Uraiqit kerja dia orang yang pakar semua perjalanan waktu musafir yang sampaikan kepada Madinah dari Makkah. Perjalanan yang biasa orang ikut, perjalanan yang tak biasa orang ikutnya, yang bahaya. Jadi mereka serahkan dua unta kepada Abdullah bin Uraiqit, dan Abdullah bin Uraiqit ni dia ikut agama Quraisy, tapi dia jaga amanah dan dia cari rezeki. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar bayar upah kepadanya agar dia bantu mereka berhijrah dari Makkah kepada Madinah, tapi ikut jalan kepada laut, yakni jauh macam 2 kali ganda jarak dan waktunya kalau ikut jalan biasa. Semua itu kerana nak mencari keselamatan daripada orang Quraisy. Sebab Sayyidina Abu Bakar ketika mereka keluar dengan Rasulullah, ketika keluar dari Makkah, mereka di Makkah ada macam 2 pintu. Yani 2 pintu yang boleh keluar daripada Makkah. Mereka ikut pintu yang menuju kepada Yaman. Yani orang Quraisy pun takkan sangka yang mereka pergi dari arah itu. Sebab arah tu orang kalau nak pergi kepada Yaman, bukan kepada Madinah sana. Jadi mereka tapi Rasulullah dan Abu Bakar sanggup buat macam tu. Pergi kepada arah Yaman, tapi nanti pusing, jalan panjang sehingga mereka balik kepada jalan yang biasa kepada Madinah. Walaupun Allah SWT pelihara Rasulullah, lindungi Rasulullah, tapi Rasulullah SAW tetap juga menjaga asbab keselamatan. Rasulullah mengambil asbab keselamatan. Ini ajaran untuk kita. Walaupun kita yakin, walaupun kita percaya, walaupun kita beriman, tapi kita kena mengerjakan dan meneruskan asbab keselamatan, asbab kesihatan, asbab yang membahagiakan kita. Abdullah bin Uraiqit ini
yang kerjanya sekarang dia kena bawa Rasulullah dengan Abu Bakar dari jalan yang susah dicari oleh orang Makkah. Mereka janji dia selepas 3 hari. Mereka kata kepadanya, kamu jaga 2 unta kita ni, nanti kita akan bertemu di satu kawasan yang bernama macam ni. Kita akan lari dan menyuruh kepada Gua Thawr. Selepas 3 hari datang di waktu macam ni. Jadi mereka dah bincang lah, dah siap semua. Abdullah bin Uraiqah dia kata baik. Dan Abdullah bin Uraiqah dia jaga amanah. Walaupun dia tahu yang ahli Makkah sekarang sedang mencari Rasulullah, cari Abu Bakar, tapi dia tak bagi tahu sebab dia sudah diamanahkan. Juga antara ajaib atau perkara yang menyedihkan hati orang Islam, iaitu ketika Rasulullah SAW naik kepada Gua Thawr, dan naik kepada Gua Thawr itu tak senang. Bukit itu sangat tinggi, dan di zaman itu tak ada jalan yang ada tangga atau dah kemas lurus jalannya sehingga boleh sampai kepada Gua Thawr. Tidak. Caranya kena naik atas gunung itu. Kena ikut je jalan, macam-macam batu, ada batu tajam, ada batu yang keras, ada batu yang macam-macam susah nak naik kepada gua itu. Tapi Rasulullah SAW sanggup dengan Sayyidina Abu Bakar. Selepas mereka sampai, Rasulullah dengan Abu Bakar sampai kepada Gua Thawr, Sayyidina Abu Bakar perhatikan. Dia nampak kaki Rasulullah dah banyak ada darah. Banyak luka. Banyak darah, banyak luka. Jadi Sayyidina Abu Bakar nangis waktu itu. Dia kata, aku terus dapat tahu, lepas nampak darah dan kaki Rasulullah luka, yang Rasulullah ini orang yang tak kakinya lembut, halus, kulitnya lembut, dan dia tak biasa buat kerja keras. Sebab itu lagipun mereka naik di tengah malam kepada Gua Thawr. Jadi kadang-kadang gelap sikit, tak nampak, terlanggar pula batu ini, terlanggar batu ini, bijak kepada batu yang tajam lagi, sehingga kaki Rasulullah SAW terluka dan keluar darah. Subhanallah. La ilaha illallah. Semua itu untuk berhijrah kepada Al-Madinah. Ketika mereka berjalan kepada gua, Sayyidina Abu Bakar dia melakukan satu benda yang agaknya bilik. Rasulullah pun tanya dia. Dia buat apa? Dia jalan dapat Rasulullah. Sikit-sikit jalan dapat Rasulullah. Lepas tu dia pindah. Jalan sebelah kanan pula. Lepas tu dia jalan sebelah kiri pula. Lepas tu jalan belakang Rasulullah. Rasulullah tanya dia, kenapa buat macam tu ya Abu Bakar? Jalan saja. Kenapa? Sikit-sikit jalan tukar timbat jalan. Sayyidina Abu Bakar jawab kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku buat ini kerana aku takut untuk kamu. Takut kalau orang datang dari sebelah kiri, jadi saya pergi kiri. Nanti tiba-tiba takut dari sebelah kanan, takut saya pergi jalan sana. Takut kalau ada siapa-siapa yang ikut kita, kita tak perasan. Dan dia akan membuat apa-apa madarat kepadamu, ya Rasulullah. Ini adalah cinta yang luar biasa. Cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Lepas mereka sampai kepada Gua Thawr, mereka duduk di sana sehingga subuh. Mereka duduk sehingga subuh. Ada satu riwayah yang kata, dikata,
Mula-mula Rasulullah SAW naik atas gunung Hunain di Makkah. Ada dua gunung yang dekat, Hunain dengan Thawr. Mula-mula Rasulullah naik atas gunung Hunain, atas bukit Hunain. Tapi bukit Hunain pula dia berbicara kepada Rasulullah, suruh Rasulullah turun dari saya. Dia suruh Rasulullah turun daripada aku. Dari bukit itu dia berbicara kepada Rasulullah. Rasulullah kata, kenapa? Yani Rasulullah dia kata, saya nak lari dari nak selamat daripada orang Quraisy ni, nak simpan diri saya, nak menyuruh di Bukit Hunain ni. Bukit Hunain dia kata, jangan naik atas aku. Aku risau jika kamu ya Rasulullah dibunuh atasku, Allah akan azabkan saya. Gunung takut. Dia kata, aku takut jika kamu ya Rasulullah dibunuh atasku, aku takut Allah akan azabkan saya. Lepas tu Rasulullah dengar panggilan daripada Bukit Thawr. Bukit Thawr pula berbicara, mukjizat untuk Rasulullah. Dia berbicara, dia kata, ya Rasulullah, mari ke sini. Mari ke sini. Mungkin Bukit Thawr itu kerana ada gua dalamnya, jadi mudah untuk Rasulullah SAW menyuruhkan diri daripada orang kafir. Selepas tu orang kafir semua mulalah mencari Rasulullah SAW dibagi. Mereka risau sangat. Selepas mereka bangun dibagi, cari Rasulullah tak ada. Jadi mereka sebarkan dan suruh semua remaja dan pemuda yang ada di Makkah cek satu Makkah. Semua perjalanan di Makkah, semua taman dan kawasan di dalam Makkah, cek bagus-bagus. Cari mana Muhammad. Jangan Muhammad lepas pergi kepada Madinah. Perkara ini amat bahaya dan kita kena jumpa Muhammad sebelum dia keluar dari Makkah. Cepat. Jadi kerja orang Makkah di hari yang kedua tu semua cari Muhammad sahaja. Dan Abu Jahal dengan pemimpin Quraisy, mereka kata, barang siapa yang jumpa Muhammad, tahan dia, kami akan bayar kepadanya 100 unta. Hatta orang yang tak ada masalah pun dengan Rasulullah, di hari itu dia cari Rasulullah. Mana dia nak tahan sahaja kerana dia harap nak dapat 100 unta itu. Mereka letak harga yang sangat mahal, sangat tinggi. Bagi siapa yang bunuh Rasulullah atau tahan Rasulullah SAW. Dan antara cara orang Arab mencari orang, mereka ada satu ilmu. Orang Arab dahulu mereka ada satu ilmu. Sebab negara Arab ni banyak pasir. Negara Arab banyak pasir. Jadi orang kalau jalan, bentuk kakinya tu, bentuk pijak kakinya tu, akan ada tandanya dekat pasir. Nampak jelas. Jadi, di negara Arab di waktu tu, mereka ada orang yang sangat tinggi ilmunya tentang ini. Dia boleh bezakan, ini kaki siapa, ini kaki siapa. Dan mereka kalau nak cari orang, suruh satu orang daripada orang yang pakar tentang perkara ni, cari dia. Jadi, dia akan cari pijak kaki dia sampai mana, sehingga jumpa dia. Mereka guna orang yang macam tu. Ramai orang macam tu. Suruh mereka cari. Nanti mereka carilah. Oh, ini kaki Muhammad. Ini kaki Muhammad. Ini kaki Muhammad. Jalan sini. Lepas tu dia pusing sana. Lepas tu masuk kanan. Lepas tu mereka ikut. Betul. Yang ni mereka jumpa semua kaki Rasulullah. Walaupun sebenarnya yani, selepas Rasulullah SAW jalan, ada Abu Bakar suruh pengkhidmatnya, suruh khadimnya, gerakkan kambing belakang kita supaya bijak kaki kambing itu dia rosakkan bentuk kaki Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi tetap juga mereka dapat. Tetap juga mereka dapat jumpa dan perasan yang ini kaki Rasulullah. Walaupun tak jelas. Ini daripada yang ni ilmu mereka yang sangat pakar tentang perkara itu. Amarahnya ta'ala.
Taib. Selepas mereka sampai kepada gua Thawr, Sayyidina Abu Bakar suruh Rasulullah, tunggu ya Rasulullah, jangan masuk di gua. Tinggal malam, gua di tinggal malam kadang-kadang ada haiwan yang bahaya juga nak masuk terus macam ni tambah cek. Jadi Sayyidina Abu Bakar suruh Rasulullah, tunggu ya Rasulullah. Rasulullah takkan masuk kecuali aku kena masuk terlebih dahulu dalam gua ni. Sekiranya ada apa-apa dalamnya, biar aku yang terkena, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk, Rasulullah tunggu saja depan gua. Dia masuk, cek, tak ada apa-apa, dibersihkan semua. Dah jumpa dia kata, Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Lepas tu dia nampak macam ada lubang yang dalam gua. Bukan kepada luar, lubang dalam gua, dalam batu tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar koyakkan jubah dia, baju dia semua yang pakai itu, tinggalkan ada tutup aurat saja. Dia koyakkan jubahnya, kemudian dia bulatkan kain itu, dimasuk, tutupkan lubang ini, tutupkan lubang yang sana, tutupkan lubang yang di sini. Supaya kalau sekiranya ada ular ke ada apa-apa, dia tak boleh keluar sebab dah tutuplah lubangnya tu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata kepada Rasulullah, silakan sekarang ya Rasulullah, boleh masuk. Tinggal lagi satu lubang di bawah sikit. Habis baju Sayyidina Abu Bakar. Tinggal saja yang tutup aurat. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia taruh kakinya, buku lalinya, kepada lubang itu. Dan subhanallah, daripada takdir Allah, lubang tu yang ada ular. Lubang itu yang Sayyidina Abu Bakar tutupkannya dengan kakinya, itu yang ada ular. Rasulullah masuk, waktu tu pun malam, penat, nak rehat sikit, jalan. Ulama kata, bukan ulama, yakni bukan di zaman itu, ulama kata, sekarang, di zaman sekarang perlu macam hampir 1 jam atau lebih 1 jam. Kalau nak naik gunung Jabal Thawr, Gua Thawr, ya Rasulullah SAW menyuruh dalamnya dengan Sayyidina Abu Bakar. Macam sekarang pun dah ada tangga, dah siap. Dah ada tangga dan berjalanannya tak susah. Tapi perlu macam 1 jam. Bagaimana di zaman Nabi pun di tengah malam. Yani luar biasa yani. Boleh bayang bagaimana Rasulullah SAW penat dan sakit kakinya naik gunung itu. Gunung yang tinggi sangat. Gua pun paling atas. Jadi Rasulullah penat, waktu tu dia terus baring. Sayyidina Abu Bakar duduk. Dia baring, letak kepalanya atas paha Sayyidina Abu Bakar. Untuknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Duduk dengan Rasulullah dalam satu gua 3 malam sama-sama. 2 orang sahaja. Tidak ada siapa-siapa bersama mereka. Tapi kerana ada ular dalam lubang tu yang Sayyidina Abu Bakar taruh kakinya, ular itu bila mana dia rasa ini macam kulit manusia, dia gigit lah. Dia mula gigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar daripada imannya yang tinggi kepada Rasulullah, kepada Allah, dan cintanya yang tinggi kepada Rasulullah, dia tak bergerak kakinya. Bukannya macam kita kalau kena semut, lompat. Ini ular gigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tetap juga tutup, dia tak bagi ular itu keluar. Ada bahagian ulama yang tinggi fahaman mereka tentang cerita ini. Mereka kata sebenarnya ular mungkin rasa rindu kepada Rasulullah. Sebab itu ular pun rasa cemburu dari Abu Bakar. Kenapa? Kerana dia rasa Rasulullah tak setiap hari ada di gua saya ni. Ini kesempatan yang bukan selalu boleh ada. Jadi kamu wahai Abu Bakar ini nak mencegahkan saya, melarang saya untuk jumpa Rasulullah keluar ke badannya. Jadi dia campur, dia gigit Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar kerana dia ular tetap juga dia tutup, dia tak bagi.
Tapi Sayyidina Abu Bakar rasa sakit. Sebab ini ular. Dan kerana dia rasa sakit, dia sakit sehingga keluar air mata dia, nangis. Dia tahan. Dan tanpa berasan air matanya jatuh kepada muka Rasulullah. Terus Rasulullah sedar buka matanya. Dia kata, kenapa nangis wahai Abu Bakar? Waktu itu Sayyidina Abu Bakar bagi tahu kepada Sayyidina Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ini satu ular dari lubang tu. Dia macam nak keluar, dia dah gigit saya. Rasulullah kata kepada Abu Bakar, nawilni rijlak. Bagi saya kaki kamu. Ya Allah, untung Sayyidina Abu Bakar. Kakinya dipegang oleh tangan Rasulullah SAW. Dia pegang dan ular itu lari terus. Masuk dalam lubang dia tu. Dia tak keluar lagi. Rasulullah keluarkan air liurnya sikit. Kemudian Rasulullah lap atau gosok tempat yang ular gigit pada kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar dikata, di waktu itu dengan sekelip mata hilangnya rasa sakit di kaki saya. Walaupun itu gigit ular, bukan semut sebagainya. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khair, insyaAllah. InsyaAllah kita cukup sampai sini hari ini. Esok kita akan sambung apa yang terjadi waktu Rasulullah SAW dengan Abu Bakar dalam gua Thawr, dan bagaimana mula perjalanan mereka daripada gua Thawr lepas 3 hari kepada Al-Madinah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita antara umat Rasulullah yang sentiasa mencintai Rasulullah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.